wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berjumpa sekali lagi setelah 2 tahun kot. PKP kan tak ada lagi kan. Tapi terkejut kat Ana sampai tengok cantik lah, lain lah suara ya. Tobok pun tak apa, tak ada cawan. Minum je. Boleh je, bismillah. Ana boleh ambil air ni terus. PKP tu buat dia. Okey lah. Banyak-banyak surau dia naik taraf sikit lah. PKP. Banyak ya. Okey lah ya. Kat mana lah kita dulu ya. Kalau boleh ingat ke hebat lah. Ana respect lah. Ya. Agak-agak kat mana? Ana ingat lagi. Antum lah yang tak ingat. Baik. Sebenarnya last hari itu kita berkongsi tentang zikir selepas solat subuh. Sebab daripada awal dulu kita bincang daripada bangun tidur, qada hajat, ambil wudu, kemudian berjalan ke masjid. Kita start dengan subuh kan. Sebab itu buku yang kita baca ni amalan Muslim sepanjang hari. Anda start pada subuh. Ya. Kemudian solat sunat sebelum subuh ya. Kemudian sembahyang subuh berjemaah. Banyak dah kita belajar itu, walaupun ada 2 tahun 3 tahun juga saya rasa. Kemudian wirid selepas subuh. After subuh ni kita digalakkan duduk di tempat kita sembahyang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai naik matahari. Naik matahari kita sembahyang duha ya. Kita sembahyang syuruk, macam itulah ya. Sampai situ je gitu. Ingat lagi tu. Walaupun Ana mengajar buku ni bukan di surau ni saja ya, di banyak tempat. Jadi secara asasnya kita dah habis lah ya tentang ibadah khususiyah yang kita lakukan pada pagi hari ya. Kemudian selepas itu kita nak bergeraklah untuk masing-masing keluar masing-masing. Mungkin ada sebahagian nak pergi cari rezeki atau bekerja ya. Atau sebahagian yang lain keluar untuk hajat-hajat tertentu. Jadi kita keluarlah ya. Sebab itu buku ni dia separuh tentang ibadah-ibadah khususiyah yang telah kita bincangkan dulu. Dan separuh lagi tentang perkara yang kita lakukan luar daripada konteks ibadah khususiyah seumpamanya itu ya. Ibadah juga, kerja pun ibadah juga, tapi dia panggil ibadah yang bukan khususiyah ya. Ataupun dalam istilah yang lain dia panggil ibadah ghair mahdhah, in absolute ibadah juga ya. Kalau kita bekerja ni dapat pahala juga, cari rezeki untuk anak bini dapat pahala juga ya. Sebab itu seorang sahabat Nabi SAW nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Bila kita belajar tentang wasiyah ya, dalam fiqhul muamalah al-maliyah, pengurusan harta tu, muamalah harta kan, dia ada satu bab wasiat ya. Dan antara yang menjadi sadaran dalam hak ehwal wasiat ni ialah hadis yang diriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia sakit dan dia mintalah pendapat daripada Rasulullah SAW apa yang nak dibuat kepada hartanya. Pasal dia orang kaya ya. Ya Rasulullah inni zuman ya. Walam yakul li illa ibnatu wahidah fama ta'muruni. Wahai Rasulullah, aku ni orang kaya. Memang sahabat Nabi ramai yang kaya-kaya ya. Miskin ada juga, tapi orang kaya pun ramai juga ya. Mana orang ada banyak harta lah ya.
Ya. Jadi apa yang aku nak buat? Anak ada seorang saja, dia kata perempuan. Harta banyak. Jadi Nabi kata ke dia, bukan Nabi kata, dia nak wakaf lah ya. Dia kata, boleh tak? Apa tasaddaqu bi sulusai mali. Jadi aku harta banyak, boleh tak aku nak sedekah, yakni nak infak, nak wakaf 2/3 daripadanya. Dia kata, tak, banyak sangat tu, tak boleh. Binisfi mali, half of my wealth, separuh, boleh separuh. Dia kata, tak, jangan. Bisulusi mali, 1/3. Dia kata, na'am, as-sulusu was-sulusu kasir. Dia kata 1/3 boleh lah, itu pun dah banyak. Ya. Kemudian dia kata, innaka in tazara ala warasataka agniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ya. Nabi kata, sesungguhnya jika engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan berharta, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka sebagai orang yang miskin lantas meminta-minta daripada manusia yang lain. Ya. Jadi Nabi ajar ke dia, bagi garis panduan ke dia, kalau ada harta, tinggalkan sebagian besar untuk waris-warismu. Ya, jangan sedekah semua. Sebab tu kalau wasiat lebih daripada 1/3 tidak sah. Melainkan jika dibenarkan oleh ahli-ahli waris. Ya. Contohlah dia kata, kalau aku mati, semua harta aku nak wakaf kepada ataupun nak sedekah kepada, tak kisahlah. Boleh jadi individu tertentu, boleh jadi pusat-pusat kebajikan tertentu, semua tak sah. Ya. Jadi qadhi akan tanya kepada waris-waris, ni ayah awak ni ada wasiat ni, seluruh harta nak diberikan kepada tempat-tempat tertentu, boleh ke tidak? Kalau orang kata tak boleh ya. Ya. Kalau sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh, hak boleh tu boleh bagi, hak tak boleh bagi. Ya. Dia dengan keadaan sedemikian. Lepas tu nak bagi banyak mana? 1/3 saja. 1/3 je. Kalau dia wasiat semua pun, hak layak untuk wasiat ni 1/3 saja. Lebih kena bagi kepada ahli-ahli waris. Ya. Dan Nabi berkata selepas itu, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Ya. Nabi kata, tidaklah kamu menginfakkan dalam keadaan kamu ingin pahala daripada Allah atau balasan yang baik, illa ujirta alaiha, melainkan kamu akan mendapat pahala atas perbuatan berkenaan. Hatta walau ma taj'al fi fam imra'atika, sehingga apa yang kamu beri kepada mulut-mulut isterimu, itu juga dianggap sebagai infak. Ya. Dan kalau ikut dalam sebahagian riwayat yang lain, Nabi kata infak kepada anak isteri ini, mana kita bagi nafkah makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, itu lebih baik daripada fi sabilillah. Mana kerja ni ibadah jugalah. Ya. Sebab tu kalau kita belajar, dia panggil harta ataupun muamalah harta dengan ibadah khususnya dia sama banyak. Ya, dia sama banyak. Kalau satu jilid ibadah-ibadah khususnya seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, didahului dengan taharah lah apa saja. Dengan muamalah harta, hak tadilah, kan? Jual belinya, perniagaannya, pelaburannya, sampai hak wasiat-wasiat, sampai faraid belaka kat ujung-ujung, campur belaka kan, dia sama banyak. Kalau satu jilid ibadah, satu jilid pengurusan harta, ya. Itu penting. Jadi nak cerita begitulah ya. Dan Allah Ta'ala pun sebutlah Quran, ada banyak ayat yang menunjuk bahawa kerja itu satu ibadah. Tuan-tuan baca surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ayat 12. Ya, Allah Ta'ala kata, bila kamu dah solat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Kata ahli tafsir, apa maksudnya? Bekerja, cari rezeki. Ya. Jadi sebahagian daripada buku ini dah bicara hak tu lah ya. Kita dah bicara tu semaya, kita dah sentuh pasal zikir, doa, termasuk semaya duha di awal pagi.
dan seumpamanya. Dan after that, sebab biasa pagi kita keluar bekerja atau seumpamanya, maka dia separuh yang lain tu dia sebut hak awak, interaksi kita dengan sesama manusia pula. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak tanya pasal ibadah pun tak ada masalah, ya. Tapi selepas ini kita bincang bab tu lah, ya. Baik. Jadi habislah bab ibadah itu. Termasuk juga kita bincang dulu qiyamul lail, dalam konteks yang sama, ibadah khususiyah. Walaupun kita tidaklah belajar macam belajar fiqh, kan, syarat-syaratnya, ruku-rukunya, sunah-sunahnya, bukanlah semua benda seumpama itu. Kita dulu bincang ada bab aurat wanita juga, ya. Tapi kita sentuhlah sikit sebanyak yang ada hubung kait dengan tajuk yang kita bincangkan, ya. Pasal buku ni dia nak bincang sunnah secara am, bukan belajar fiqh macam satu-satu gitu, ya. Baik. Dan kita ada sentuh juga dulu tentang zikir-zikir pagi dan petang, because after subuh amat digalakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita duduk di tempat kita sembahyang, very good. Tapi kalau tak boleh, kita masih berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang kita ingatlah, ya. Bahkan ada set zikir dia panggil zikir pagi dan petang. Amat digalakkan kita baca bila waktu pagi selepas subuh, ya. Dan waktu petang after asar lah, ya. Dan mungkin kita tak ingat semuanya, dan kita boleh belilah buku zikir poket. Ada banyak buku zikir poket dalam market, jual di kedai buku, belilah satu, ya. Baik. Bila bab tu, ya. Ada nak tanya soalan tu? Belum mengajar dah tanya soalan dah. Dah habis dah tajuk tu, ibadah dah habis dah. Muslimah ada orang? 3-4 orang. Okey lah, ya. Okey, baik. Dan dalam buku ini pengarang tidaklah menyebut ke semua zikir-zikir yang digalakkan dibaca oleh seseorang Muslim. Dia cuma sebut beberapa saja yang penting-penting, ya. Pertama, of course lah, ya, zikir kita keluar daripada rumah. Seumpama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya daripada beberapa seorang sahabat Nabi, termasuk Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang paling rapat, bahkan khadam baginda, Anas bin Malik. Dia antara one of the famous sahabat lah, ya. Isteri Nabi Ummu Salamah juga meriwayatkan zikir berkenaan, di mana Nabi kata bila kamu keluar daripada rumah, kamu bacalah zikir ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ya. Kata Anas bin Malik, kharaja Rasulullah, kana Nabi idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kata Anas bin Malik, bila Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi membaca dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya upaya melainkan Allah, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ya. Pendek saja. Pendek ustaz, tak ada orang panjang ke zikir? Tak ada, itu je, ya. Zikir Nabi ni memang semua pendek-pendek, ya, melainkan zikir-zikir munajat baru panjang. Umpama zikir qiyamul lail, dulu saya pernah baca, kan, ya. Allahumma anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard walakal hamdu, sampai habis. Dia panjang lah, agak panjang pasal zikir qiyamul lail. Lah panjang lah, ya. Pasal qiyamul lail ada waktu munajat. Zikir berjalan nak pergi ke masjid, every time kita nak salat fardu, agak panjang juga. Tadi diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pak ni pun sama juga, diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Jadi sambil kita berjalan pergi ke surau, kita zikir itu, ya. Allahumma ja'al fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi yamini nuran wa an yamini nuran wa an shamali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ja'alni nuran. Agak panjanglah tu. Sebab kebangsaan zikir-zikir yang lain pendek-pendek. Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk tanah, keluar tanah, mana ada panjang-panjang. Itu bukan nak zikir. Zikir itu sebagai pendahuluan kepada perbuatan kita, ya. Supaya apa kita buat tu jadi ibadah.
Beza dengan hak tadi kan mulai di waktu munajat ya. Kita nak pergi masjid atau surau kan. Mesti ada ambil masa tu. Jadi ulang-ulanglah zikir tu, tapi dia agak-agak panjang ya. Hak lain semua pendek-pendek ya. Dan kita boleh lihat dalam buku-buku zikir yang dihimpun oleh para ulama kita, umpama Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Azkar ya. Dan ulama-ulama yang lain, Al-Baihaqi ada buku Da'watul Kabir yang kita baca dan belajar ya. Jadi pendek-pendek lah ya. Kalau panjang tu kebiasaannya dicampur-campurkan, dihubung-hubungkan. Jadi panjang lah ya. Tapi asalnya dia tidak panjang. Jadi baca yang itulah ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Di mana Nabi kata siapa-siapa yang kata begitu, maka akan berkatalah, yakni malaikat. Mereka akan berkata laqad wukita wa kufita wa hudita. Fatanaha anhu syaitan. Mereka akan kata pada kita, kamu telah laqad kufita wa hudita wa wukita. Kamu telah dicukupkan. Ya. Kalau kamu nak keluar untuk cari rezeki, insya-Allah kamu akan dapat rezeki itu. Kalau kamu keluar untuk satu hajat, insya-Allah Allah Taala menyempurnakan sesuatu hajat yang kamu niatkan itu. Itulah maksud laqad kufita ataupun waqad kufita. Kamu telah dicukupkan. Ya. Maksudnya Allah Taala akan memudahkan urusan kita. Wahudita, dan kamu telah diberi petunjuk. Ya. Mana kita akan dapat menyempurnakan apa yang kita nak buat tanpa ada gangguan, insya-Allah Taala. Allah Taala akan memudahkan urusan kita ya. Wa wuqita, dan kamu akan dipelihara ya. Sebab bila kita berada di luar, kita kebiasaannya akan terbuka kepada macam-macam musibah, macam-macam penipuan, macam-macam lah ya kat luar, macam-macam boleh berlaku. Tapi Nabi kata, malaikat akan kata ukita, kamu telah terpelihara ya. Jadi kita telah dijamin akan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi kita nak? Kalau kita telah dicukupkan, kita telah diberi petunjuk, dan kita telah dipelihara, apa lagi kita mahu di luar? Itu je. Betul tak? Fatanaha anhu syaitan, dan Nabi beritahu syaitan akan memberi laluan kepadanya. Syaitan pun tak boleh ganggu kita. Dan mudah-mudahan kita juga tidak akan ditimpa dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia lain, sebab asal kejahatan daripada syaitan. Ya. Dan bila Nabi kata syaitan sudah tidak mengganggu kita, maksudnya kita tidak akan ditimpa dengan kejahatan-kejahatan yang lain, termasuk kejahatan manusia sendiri, sebab kejahatan manusia ni memang daripada syaitan. Kan? Jadi kita telah mendapat penjagaan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dengar pun ustaz. Memang tak dengar pasal malaikat. Malaikat benda ghaib. Kan? Kita belajar akidah, hal-hal yang bersabit dengan ghaib ni, dia hanya datang mesti wahyu, mesti ada nas. Kita nak kata begini tentang malaikat, kita nak kata begitu tentang malaikat, mesti kena ada sandaran dan rujukan daripada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ya. Of course lah kita tak dengar pasal malaikat kan. Malaikat tu ghaib. Kita ni bukan ghaib, malaikat tu ghaib ya. Kita ni zahir, malaikat tu ghaib. Kalau ghaib sama ghaib pun tak boleh dengar, jin tak dengar juga. Jin ni ghaib, malaikat ni ghaib, tapi tak sama. Ghaib malaikat tak sama dengan ghaib jin. Buktinya malaikat pun tak, jin pun tak boleh tengok malaikat. Of course lah kita tak boleh tengok jin, malaikat pun kita tak boleh tengok kan. Jadi kita ingat malaikat dengan jin tu sama-sama ghaib, dia pun tengok kot, malaikat tengok jin, jin tengok malaikat tau. Ya. Jin dia ghaib juga, tapi malaikat lebih ghaib. Allah of course lah yang maha ghaib. Kan? Ya. Ghaib Allah lagilah tak sama. Ya. Alam kubur ghaib, tapi jin pun tak boleh dengar azab kubur. Manusia tak boleh dengar, jin tak boleh dengar kan?
Dan Nabi kata kalau manusia dan jin dengar azab kubur, mereka akan mati mengejut. Orang Melayu hebat boleh dengar. Tok Adi tak mati-mati sampai gila dengar azab kubur kan. Pak Nabi dah kata wa in sami'ahu la sa'iqa. Siapa-siapa dengar azab kubur dia akan mati mengejut. Sa'iq ini ialah al-mautu fuj'atan, mati suddenly, secara mengejut. Lepas tu kita tak dengar. Kalau dengar mati kita. Ya? Tapi orang Melayu dia boleh dengar. Tanam-tanam dia dengar. Balik bagi nasihat kat orang. Hidup sampai le. Sampai 10 siri tu. Tak mati-mati dia. Untuk tak sambung siri tu. Hebat orang Melayu ni ya. Jadi baca doa itu ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada wirid, zikir ataupun apa-apa bacaan lain daripada Al-Quran specifically, khusus ketika kita keluar daripada rumah. Ya. Tak ada kata baca Al-Fatihah sunnah ketika keluar rumah, tidak ada. Ayat kursi tidak ada, in specific. Betul-betul related kepada keluar rumah, hanya zikir berkenaan. Dan satu lagi dia panggil zikir yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kalau tadi yang sunat At-Tirmizi, hak ni lah sunat Abi Dawud. Di mana kata Abu Salamah, kana Nabi idza kharaja min baitihi, Nabi bila keluar daripada rumahnya, Nabi akan berkata, Allahumma inni a'udzubika an azil au uzal au adil au udal au azlam au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Ya, sebab itu sebagai ulama galakkan kita baca kedua-duanya. Tapi kalau kita tak ingat salah satu pun sudah memadai. Sebab Nabi pun tak baca kedua-duanya. Nabi baca once a while macam ni, once a while macam ni ya. Macam zikirlah semayang lah. Kalau nak diikutkan dalam rokok ada banyak bacaan yang Nabi baca. Kadang-kadang Nabi baca Subhanallahil Azim. Ya. Kalau kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah pun dalam bukunya yang paling latest dia galakkan baca Subhanallahil Azim. Ya. Sebab itu ulama Syafi'i pilih dua, satu Subhanallahil Azim, satu Subhanallah wa bihamdi. Imam Ghazali rahimahullah dia ada 4 kitab fiqh. 3 kitab fiqh dia cadangkan Subhanallahil Azim. Satu saja dia cadangkan Subhanallahil Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ya. Satu je Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tak ada. Di sana ada banyak lagi bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika rakaat. Banyaklah ya. Nak baca semua ustaz. Very good. Tapi kalau sembahyang seorang lah ya. Jadi imam yang baca semua pula. Sama juga makmum. Kalau nak baca semua, tertinggallah kita daripada imam. Kan? Baca satu-satulah. Cuma dia ulang 3 kali. That's it. Tapi kalau nak baca kesemuanya, masa kita sembahyang seorang ya. Adalah cara-caranya tu. Ya. Begitu juga ketika i'tidal, ketika rokok dan seumpamanya. Tasyahud pun ada macam-macam tasyahud. Ya, sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i kita lah ya. Disebut dalam al-azkar. Apa-apa lafaz yang kita baca dalam solat, maka ia sudah memadai. Tasyahud ada macam-macam. Yang kita baca tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Umar, ada tasyahud Ibnu Mas'ud, ada tasyahud Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi belaka. Tapi seorang sahabat dengar macam ni, dan Nabi baca cara bersilih ganti ya. Jadi samalah konteks tadi pun. Yang penting baca tu. Kemudian bacalah apa-apa yang kita nak baca. Kerana amat-amat digalakkan bila kita isi masa dalam perjalanan kita, walau ke mana sahaja kita pergi. Nak pergi kerja, kita nak keluar atau nak bermusafir, memanglah kita digalakkan isi masa kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah, orang Arab dia suka bila dia keluar musafir ya, naik kenderaan, jalan pergi kerja ke apalah ya, dia suka baca syair. Ya. Pasal market orang Arab ni ada macam-macam syair. Ada syair puji sultan, penguasa. Bodek. Panggil syi'ru al-madah. Ya. Kau yang dia puji. Ya. Ada syair puji wanita. Dia suka kat seorang wanita tu dia puji. Ya. Tak kira isteri orang pun, nyanyi dia puji. Syair merepek sikit tu dia panggil syair hajat, syairul hajat.
Dia mensifatkan seorang wanita satu persatu sampai bulu mata, bulu kening, habisnya dia. Itu mengepek syair tu, dia panggil Syi'ru Al-Ghazal. Syi'rul Ghazal. Ya. Agaknya kita kata nyanyi Ghazal itu daripada Ghazal tu lah kot. Mungkin lah, tak tahulah ya. Bila dia benci pada seorang, dia kutuk orang tu. Kau punya dia kutuk. Ya. Kita dulu banyak belajar syair. Nak mahir bahasa Arab kena belajar syair. Tapi Imam Syafi'i sebelum dia belajar fiqh, dia belajar bahasa Arab dulu, belajar syair. Ya. Sebab bahasa syair dia bahasa yang bombastik. Memang bahasa hebat lah ya. Sebab tu mukjizat Quran bahasa Arab. Nak lawan bahasa-bahasa Arab pada waktu itu. Dan of course lah bahasa syair. Ya. Dia ada dua bahasa Arab yang hebat pada waktu itu. Pertama bahasa syair, kedua bahasa jampi. Ya. Dia jampi kan bahasa dia susun cantik. Ya. Yang Melayu lah. Kan jampi Melayu kan cantik. Ya kan? Susun. Air awan seri-seri memula ke muka aku, garam di laut aras asam di darat. Macam tu Arab. Bahasa dia cantik lah ya. Jadi dia isi masa dia dengan baca syair. Ya. Tapi kalau orang beriman, Nabi suruh isi dengan zikir. Dan disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dalam Sunan Abi Dawud. Nabi kata, "Ma min rakibin yasiru bisyair illa radifahu syaitan." Ma min rakibin yasiru bisyair illa radifahu syaitan. Nabi kata siapa-siapa yang berjalan, bermusafir atau seumpama, dia isi dengan syair, maka yang menemaninya adalah syaitan. Sebab mostly syair orang dulu memang syair yang buruk-buruk, syair yang tak baik. Asal syair tu okey. Sebab Nabi bila duduk dalam masjid, sahabat baca syair, Nabi tak marah, kadang Nabi senyum, kata Zaid bin Sabit. Tapi ikut dalam Quran banyak Allah Taala kecam syair, merujuk pada syair-syair yang tak baik itulah. Ya, tuan-tuan baca surah Yasin tu kan. Wama yang barilahu, macam ayat tu hujung-hujung tu Allah Taala sebut tentang syair. Ya. Adalah ayat Quran Allah Taala kecam syair. Tapi sebenarnya yang dikecam itu ialah syair-syair yang jahat lah ya, bukan syair secara umum. Ya. Sebab itu kalau tengok dalam terjemahan Quran tu dia ada mesti keterangan dia. Syair yang bercanggah dengan syarak, bukan semata-mata syair. Kalau ikut ayat Quran tu Allah Taala kecam aja syair ni. Tapi laisa ala itlaqi, kata ahli tafsir bukan secara mutlak. Mana ada syair yang ditentang oleh Islam. Itulah syair-syair yang bercanggah dengan agama. Hak tadilah ya. Syair puji penguasa, syair puji wanita, syair kutuk orang. Kalau dia benci kawan tu, dia kutuk kau-kau punya. Dia panggil Syi'ru Al-Hajat. Ya. Kalau ada orang mati, dia ratapi dengan syair, Syi'ru Rasak. Macam-macam jenis syair tu. Ya. Jadi Nabi kata kalau kamu berjalan, musafir, tunggang sesuatu kenderaan, mana berjalanlah ya. Kamu isi dengan syair, yang ini syair-syair yang tak baik seumpama ini, maka yang menemanimu ialah syaitan. Ya. Tapi kalau syair yang baik, okey je. Sebab Nabi pun baca syair, walaupun satu rangkap, tak adalah sampai 10, 100 rangkap kan. Sebab Nabi bukan kerja dia baca syair. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, wama yang barilahu, Nabi ni tak layak baca syair. Tapi Nabi baca jugalah, tapi syair yang bagus. Masa perang Khandaq, Nabi gali parit, Nabi baca syair, tapi satu rangkap je. Ya. Menunjukkan benda tu harus, kalau dia tak canggah dengan syarak. Ya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansari wal muhajir. Ya. Nabi kata tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, bantukanlah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Itulah doa syair Nabi. Ya. Wa ma min raqibin yasiru bi zikrillah illa radifahu syaitan. Dan tidaklah seseorang itu dia bermusafir, dia berjalan, dia isi masa dia itu dengan zikrullah, melainkan dia akan ditemani malaikat. Ya. Sebab itu adalah setengah-setengah keadaan Nabi larang bila kita musafir bawa loceng ya. Sebab orang kalau musafir dia bawa loceng, malaikat tidak akan bersamanya.
Malaikat disebut di sini malaikat rahmat lah ya. Memang kita perlu malaikat rahmat ni. Dalam rumah jangan bagi ada gambar. Of course lah gambar-gambar yang macam patung. Patung tu dalam konteks gambar lah ya. Tak boleh lah patung kalau nak buat main tak apa. Kalau nak tak buat main, simpan dalam laci. Jangan buat-buat perhiasan patung ni. Ya. Saya masuk rumah seorang Bilal tu, ada patung lah, macam haiwan macam tu. Macam unta. Tak atas meja. Besar untanya. Dia kata masa dia pergi Mekah, orang bagi. Tak boleh haiwan buat perhiasan macam tu. Ya? Malaikat rahmat tak masuk lah rumah kita, itu saja. Dia adalah haram di sini majority. Kan? Kalau yang tu of course lah tak boleh ya. Pasal asal-asal penyembahan berhala daripada patung. Jadi patung-patung seumpama itu, kalau dia ada, malaikat tak masuk. Kita tak sembah pun patung tu, tapi sekadar perhiasan. Elaklah. Tapi kalau nak buat main macam tadi bear atau seumpamanya, tak guna, simpan masuk dalam peti ya. Masuk dalam peti pula. Masuk dalam ni ya. Tapi kalau gambar-gambar yang lain pun kalau boleh dielakkan, walaupun bukanlah patung ya. Rumah saya satu gambar pun tak ada, walaupun family photo tak ada ya. Tapi kalau gambar-gambar tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar pokok, itu amat-amat digalakkan ya. Walaupun isu gambar ni ulama khilaf dari sudut haram makruhnya ya. Tapi mengelakkannya lebih baik. Sebab kalau ada gambar saja di atas hadis itu, secara zahirnya malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat lah tak masuk ya. Sebab tu macam Saudi, fatwa dia apa-apa gambar digantungkan dalam rumah, kalau yang bernyawa lah, malaikat rahmat tidak memasukinya. Walaupun sekadar foto keluarga, dia agak ketat sikit lah ya. Sebab tu disarankan foto-foto manusia dan haiwan yang bernyawa anda disimpan dalam laci atau seumpamanya. Tapi kalau foto-foto tumbuhan, maka dibenarkan ya. Jadi Nabi tak benar loceng ya. Pasal loceng ni dia satu alat yang digunakan oleh orang-orang Kristian pada zaman itu untuk memanggil mereka beribadah ke gereja. Sekarang tu mungkin sekarang ya guna loceng lagi ya. Kalau kita tengok ada setengah-setengah gereja tu kan, dia ada loceng besar duduk kat tingkap menara kan. Bila tayang sembahyang dia ketuk tong tong. Dia ketuk lah, dia tarik ke apa kan. Loceng. Loceng ni alat yang digunakan oleh orang Kristian ataupun Nasara untuk panggil depa sembahyang hari Ahad umpamanya ya. Jadi tak ada apa pun loceng. Tapi kalau kita bawa semasa pemusafiran, malaikat tidak mendekati. La tashabu al-malaikah safaran ya, fihi jaras atau kalb. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Ibnu Abbas, malaikat tidak bersama-sama orang yang bermusafir jika dia bawa dua benda. Pertama anjing, kedua loceng. Loceng tak ada apa pun, tapi sebab dia alat yang digunakan oleh orang-orang yang sesat seumpama itu, maka tidak digalakkan. Anjing of course lah, duduk dalam rumah apa itu ini kan. Malaikat janji, Jibril janji nak jumpa Nabi, tiba-tiba dia tak mai, lewat mari. Rupanya ada anak anjing kat bawah katil Nabi kan. Nama anjing ni bela lain, beli lain, dia lain belaka tu. Kita belajar fiqh kan, anjing ada daripada awal sampai akhir bab dia. Belajar bab bersuci kan, ada anjing, bukan-bukan makanan pun ada anjing. Belajar bab najis pun ada anjing. Esok-esok belajar bab jual beli pun ada anjing. Belajar bab pelihara haiwan pun ada anjing. Ada banyak bab anjing ni. Tapi kalau anjing pelihara kerana tujuan yang harus ya. Cuma kalau bela saja-saja, itulah makhilaf, kata haram, kata makruh ya. Tapi of course pahala amalannya dipotong. Satu hari sebanyak 2 bukit Uhud. Pahala tak banyak, kena potong pula. Haram tak haram tu ulama khilaf lah. Tapi dari sudut dari sudut pahala dipotong tu memang dipotong ya. Bela anjing tanpa keperluan, haram tak haram tu ulama khilaf lah ya. Majoriti kata haram, sebab kata makruh saja ya. Tapi malaikat rahmat tak masuk ya. Dan pahala dipotong, itu confirm.
Ya. Macam tadilah gambar haram tak haram tu memang ulama khilaf. Ya. Ada banyak pendapat lain isu itu. Tapi kalau rahmat tak masuk, confirm. Sebab hadis Nabi sebut gambar. Ala itlaqihi, di atas kemutlakannya. Ya. Jadi kalau dia gantung gambar, Nabi tak haram. Ya. Sebab ada ulama kata tak haram pun. As long as dia bukan patung. Tapi mereka rahmat tak masuk lah. Ya. Jadi elakkanlah. Baca doa tu ya. Kemudian kita isilah dengan apa-apa bacaan. Ya. Kadang-kadang kita baca buku, sebelum keluar rumah baca ayat kursi 10 kali, 20 kali. Wallahu ta'ala alam. Kita tak dapati mana-mana ayat Quran yang disunahkan dalam hal keluar daripada rumah secara khusus. Ya. Hanya doa dan zikir yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Ummu Salamah sahaja yang termak dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi. Hak lain tu baca secara umum saja. Apa yang kita nak baca? Kita hafal surah Al-Fatihah, go for it. Kita hafal surah Al-Baqarah, go for it. Kita ingat ayat kursi, okey, baca. Apa-apalah ya. Tidak ada bacaan-bacaan secara tertentu. Dan of course lah jika tidak ada bacaan, tidak ada fadilatnya. Keluar rumah bacalah ayat kursi 10 kali. Fadilat dia seumpama buat haji di Makkahul Mukarramah. Kalau amalan tu tidak ada, macam mana fadilat boleh ada? Ya? Sebab dalam market kita pun banyak fadilat yang tidak ada sandaran. Saya poh fadilat hak mana tak ada sandaran. Ya. Kadang dimasukkan saja dalam buku-buku tasawuf, ya, buku-buku Quraniat. Tapi tidak ada sandaran dalam syarak. Tak perlu kita baca waktu, kemudian topaklah dengan apa-apa bacaan yang kita hafal basic, ya. Kita juga digalakkan banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya, membesar-besarkannya dengan apa-apa lafaz yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah kita boleh tasbih subhanallah sekurang-kurangnya. Walaupun dalam market ada banyak versi tasbih. Nabi ajar tasbih hak pendek subhanallah, ya. Ada Nabi ajar panjang sikit subhanallah wa bihamdi, ya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Amma ya'jizu ahadukum an yaksid kulla yawmin alfa marrah. Nabi kata, tidakkah kamu mampu untuk mendapatkan pahala, ya, setiap hari 1000 pahala? Sahabat kata, macam mana nak buat tu? Ya. Nabi kata, ayyakula ahadukum subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Kutiba lahu alfa hasanah. Kamu baca saja subhanallah wa bihamdi 100 kali. Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kamu 1000 pahala. Ya. Banyak tu. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Semenek je. Ya. Paling senang pakai jari. 3 kali rotation 100 times. Jadi 100 kali subhanallah bihamdi. Ada banyak lagi subhanallah bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itulah Sahih Muslim. Itu lagi besar fadilatnya. Nabi kata sekali kamu baca tasbih ini, seumpama kamu bertasbih kepada Allah daripada subuh sampai zuhur. Ya. Sebab isteri Nabi nama Juwairiyah. Bila Nabi keluar pada waktu subuh, dia berzikir, dia bertasbih subhanallah subhanallah. Bila Nabi balik, Nabi kata, aku baca hak ni 3 kali je. Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Salah samarat. Nabi kata, apa yang aku baca itu lebih baik daripada apa yang kamu baca. Daripada subuh sampai zuhur tadi. Ya. Sebab itu sebagian memanggil zikir ini sebagai sayyidut tasbih, penghulu tasbih. Panjang sikit ya. Ada lagi lah yang panjang-panjang. Banyaklah nama market ni. Tapi sekurang-kurangnya subhanallah, kita memuji Allah. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Itu ayat terpenting dalam hal Allah Taala suruh kita bertasbih. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-41. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertasbihlah kamu banyak-banyak kepada Allah. Berzikirlah kamu banyak-banyak kepada Allah dan bertasbihlah kepada-Nya siang dan malam, pagi dan petang, ya. Tasbih, puji Allah. Dengan cara kita mengatakan subhanallah sekurang-kurangnya. Tahmid pun sama, alhamdulillah. Tahmid ni maksudnya kita ucap alhamdulillah. Tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, alhamdulillah. Itu semua dalam konteks memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Puji Allah belaka. Puji Allah ni bukan alhamdulillah saja. Tasbih, tahmid, takbir, semua adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tahmid, alhamdulillah. Nabi isi hidupnya ataupun masanya dengan banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi bukan hanya berkata alhamdulillah ketika mendapat benda-benda yang baik. Kalau Nabi dapat benda tak baik pun Nabi kata alhamdulillah. Ya. Seumpama yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sunan An-Nasa'i. Aisyah katakan Nabi idza sana hadis tu. Aisyah kata Nabi SAW bila dapat yang baik, yang ni dapat benda-benda yang baik, dia akan berkata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maha suci, segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya lah sempurna segala perkara yang baik. Nabi akan kata waktu tu. Ya. Karena Nabi idza asabathu as-sarra, Nabi bila dia dapat benda yang menggembirakan, dia akan kata yang itu, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa kana nabi idza asabathu ad-darra, bila Nabi berdapat benda tidak baik. Ya, kita ni kadang-kadang dapat benda baik, kadang dapat benda tak baik. Nabi akan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Baginda masih memuji Allah ditimpa musibah atau seumpamanya. Jadi kalau hak baik alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau hak tak baik bismillah ala alhamdulillah ala kulli hal. Oh, tak ingat ustaz. Dua-dua alhamdulillah. Hak baik pun kata alhamdulillah, tak baik pun kata alhamdulillah. Dah tak ingat kan? Tapi kalau ingat lagi bagus, ya. Bertakbir pun sama. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bertakbir seawal Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi duduk di Gua Hira kan? Balik-balik Nabi selimut. Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, Rasulullah tu. Kan? Surah Mudassir. Qum fa'anzir, bangun. Pergi beri peringatan kepada manusia. Nabi balik takut. Selimut dah kawan tu. Allah Ta'ala kata bangun. Pergi cakap apa yang aku wahyukan kepadamu. Ya. Tu Nabi pergi ke Bukit Safa, panggil manusia, panggil Abu Lahab, panggil bani tu bani ni kan. La ilaha illallah tu. Allah Ta'ala suruh qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Tuhan. Antara zikir terawal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kala Nabi dilantik menjadi Rasul ialah bertakbir. Allahu Akbar. Sebab itu sekurang-kurang takbir lah, ya. Tapi ada banyak versi-versi takbir dalam market, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Dan mungkin lagi ada yang lain. Tapi tasbih, tahmid, takbir dipanggil sebagai al-baqiyatus salihat. Mana benda yang akan berkekalan. Dia amal soleh yang akan berkekalan, ya. Sebab itu Nabi ajar kepada kita tasbih, tahmid, takbir after sembahyang jangan tinggal. Umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Uzzah. Sehingga Nabi kata tidak akan kecewa orang-orang yang mengamalkannya. La yakhibu qailuhunna. Ya. Muaqibatun la yakhibu qailuhunna. Ada amalan yang diamalkan selepas solat, tidak akan kecewa orang-orang yang mengamalkannya. Ya. Itulah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Kalau 33 kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hayyul hamid wa ala kulli syai'in qadir. Ataupun 33 saja. Ataupun boleh juga 34. Tak kisahlah pasal dia adanya banyak versi. Walaupun kita tak baca after semayang straight away, memang wirid tadi semayang tak ada syarat kita baca selepas semayang tak dekat sejadah kan. As long as kita baca dan amalkan after semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus bangun, masuk kereta, tengah kereta tu bacalah kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak buang air besar, pergi tandas. Tapi jangan tandas, jangan baca. After tandas tu lah baca. Ya. Jadi kita amalkan insya-Allah taala, ya. Sebab itu kita lihat keseluruhan zikir-zikir Rasulullah ni semua dipenuhi dengan memuji Allah, sama ada tasbih, sama ada takbir, sama ada tahmid, ya. Zikir Nabi tak ada Allah tak ada, ya. Itu zikir dalam tasawuf, kebatinan, ya. Sebab tu ulama khilaf tentang keharusannya. Ada sebagian mengharuskan, ada sebagian melarang, ya.
Sebab zikir ni sebenarnya dia bukan hanya sekadar menyebut nama Allah, tapi mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya, mensuci-sucikannya. Itulah zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab tu kalau kita nak lihat practically Nabi zikir sebenarnya tidak ada. Adalah bila Abi Rabah kena belasah. Ahad, ahad, ahad. Memanglah tak sakit. Takkan nak kata la ilaha illallah. Susah nak baca panjang. Dia sebutlah ahad, ahad. Ya. Tapi dalam kebatinan dan kesufian, zikir itu diangkat sebagai satu-satu zikir yang boleh sampaikan kita kepada Allah. Kalau tuan baca subhanallah, subhanallah tak sampai pada Allah. Nak sampai pada Allah, kena zikir Allah. Allah, 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 Allah. Itu pun sampai halfway saja. Nak sampai the second way, kena hu. Ambil hujung je. Hu. Tu pun ada sikit ke tak sampai? Sikit ke tak sampai? Kena zikir tu pun sikit ke tak sampai? Senyap. Zikir tanpa huruf dan suara. Ni zikir orang khusus ni. Zikir wali-wali Allah katanya. Mana besar Nabi dengan wali tu. Sebenarnya wali pun tak ajar macam tu. Kan? Tapi dia adakan dalam agama. Ni dia panggil ajaran baru. Tapi dia menyusup ke dalam tasawuf. Kerana unfortunately tasawuf ni dia pegangan syarak dia kurang. Dia sunnah Quran dan hadis ulama tasawuf dia kurang. Sebab tu I'm sorry to say lah ya. Sebab tu dia boleh menyusup ke dalam ilmu tasawuf. Dia tak menyusup dalam ilmu tafsir. Ulama-ulama tafsir, mari benda lagu ni terajang terus. Tengoklah Imam Qurtubi rahimahullah bagaimana dia mengkritik ajaran-ajaran baru yang wujud pada zamannya, yang banyak datang daripada ajaran-ajaran kononnya kesufian. Maknanya dia bukan tasawuf pun. Dia panggil al-batiniyah, kebatinan. Banyak ajaran-ajaran yang hatta di Nusantara Melayu kita pun dia bukan tasawuf. Dia al-batiniyah, kebatinan. Sebenarnya, ya. Main. Sebab tu dia kena tapis. Ya, dia kena saring. Ya. Itu penting juga ya. Banyak hadis fadilat-fadilat ni sebenarnya mari daripada kita katalah tasawuf, dia bukan tasawuf ya. Bahkan sebagainya daripada Syiah pun ya. Ada zikir-zikir nak menolak bala yang duduk jualan stiker-stiker tu kan, sebut nama Ali, sebut nama Fatimah. Mana ada zikir Nabi sebut nama Ali, sebut nama Fatimah? Nabi tak ada ya, dia panggil kepentingan keluarga langsung dalam amalan. Tak ada nak cari satu zikir Nabi hak Nabi sebut nama Ali, nama Fatimah, nama Hasan, nama Husain, tak ada ya. Baik. Jadi kita begitu ya. Insya-Allah taala, mudah-mudahan. Tuan-tuan tahu tak siapa yang paling bagus memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak puji Allah, malaikat puji Allah, manusia puji Allah, dunia kita puji Allah, akhirat kita puji Allah. Tuan-tuan tahu siapa number one hak puji Allah? Dia puji Allah tu malaikat tak pernah puji, jin tak pernah puji, manusia tak pernah puji, orang terdahulu tak pernah puji, orang terkemudian tak pernah puji, di dunia tak pernah puji, di akhirat pun tak pernah puji seumpama itu. Siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin memberi syafaat kepada Tuhannya, kepada umatnya. Esok-esok Nabi nak beri syafaat kepada kita, nak bagi syafaat mudah-mudah gitu je. Tak. Nabi sujud kepada Allah. Ada umat dia nak masuk neraka. Ramailah ya. Sebab setiap 1000 orang, seorang je akan masuk syurga. 999 lagi masuk neraka. Kalau dibawa 1000 ke hadapan Allah, seorang je masuk syurga. 999 lagi akan pergi ke neraka. Jadi ramailah masuk neraka kan. Jadi Nabi nak memberi syafaat kepada mereka. Macam Nabi bagi syafaat? Nabi sujud kepada Allah. Dalam sujud tu Nabi puji Allah. Nabi kata ahmuduhu bimahamid lam yahmidhu al-awwalun walal akhirun walam yahduruni al-yawm. Nabi kata aku sujud kepada Allah, aku memuji Allah dengan puji-pujian yang tak pernah dipuji oleh sesiapa pun. Aku seorang je, Nabi kata. Allah Ta'ala beri penghormatan kepada Nabi untuk memujinya dengan pujian yang tak pernah dipuji oleh sesiapa pun. Nabi-Nabi lain pun tak pernah puji Allah macam tu. Dan Nabi kata aku pun tak tahu sekarang ni apa bentuk puji yang akan puji. Raya ke? Ada raya ke? 15. Malam 15? Oh, malam 15 je mesti main muncul. Dan Nabi kata lam yahduruni al-yawm. Sekarang pun aku tak tahu apa lafaz yang aku guna untuk memuji Allah. Sebab Allah Ta'ala memang suka dipuji ya.
Sebab tu the whole semayang banyak puji Allah. Jadi kita pun macam itulah ya. Banyak-banyaklah puji Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Bolehlah kita berhentilah. Dah sejam dah kot. Lama dah. Boleh berhenti lah. Ada soalan nak tanya? Simple question, simple answer. First time kuliah kan? Bagi lama sikit. Muslimah ada nak tanya apa-apa? Zikir dengan wazifah. Wazifah ni dia umum. Wazifah ni makna tugasan. Ada sebahagian ulama dia guna perkataan zikir, wazifah sebagai zikir. Ini zikir pagi, wazifatul sabah, wazifatul masa. Sebenarnya wazifah ni makna tugasan. Apa yang benda yang kita nak buat, itu makna wazifah. Sebab tu dalam konteks semasa, wazifah ni makna jawatan. Ma wazifatuka ana muallim. Apa wazifah kamu? Aku guru. Wazifah ni makna jawatan sekarang ni ya. Tapi dalam konteks bahasa secara umum, wazifah ni makna tugas. Imam Ghazali dalam bukunya Al-Wasit umpamanya, hatta dalam Ihya Ulumuddin pun dia ada wazifah. Wazifatul imam, wazifah imam mana tugas imam. Wazifah ni dia lebih umum. Wazifah ni mana tugas. Tapi boleh digunalah untuk zikir, untuk amalan tertentu. Ni wazifah waktu pagi, ni wazifah waktu petang, ni wazifah waktu semayang, ni wazifah. Dia bukan hanya merujuk pada zikir. Apa sahaja yang kita buat itu semua wazifah. Sama ada ibadat atau bukan ibadat. Cuma dia digunakan dalam konteks ibadah lah ya. Itu makna wazifah. Wazifah ni mana apa benda kita nak kena buat. Merangkumi amalan secara am. Tapi kalau kita guna untuk zikir pun boleh. Sebab zikir ni kita kadang-kadang orang guna wazifah, kadang dia guna wirid. Wirid sebenarnya tidak hanya zikir. Apa-apa yang kita lakukan secara rutin dia panggil wirid. Ya. Zikir juga digunakan sebagai hizib. Hizib. Sebenarnya hizib lebih umum. Apa-apa amalan kita buat secara rutin juga dipanggil sebagai hizib. Ya. Jadi dia hanya penggunaan saja, penggunaan istilah itu saja. Ya. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Tak ada? Jadi kalau tak ada, kita semua insyaAllah ya. Aku Lufali Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita sampai kafarah dan surah Al-As. Dan kalau tidak ada apa-apa, kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah ta'ala.